sakit satu benda ni strategi dia. Matlamat dia nak merampas Masjid Al-Aqsa. Itu matlamat dia. Cara dia buat kacau. Macam kalau katakan ada orang nak ambil satu kawasan tu ialah kawasan orang kampung. Macam mana dia nak halau orang kampung daripada situ? Dikacau, dibakarlah, dia apalah sebagainya. Akhirnya akan ada pihak ketiga masuk. Pihak ketiga ni pihak pengaman, pihak orang tengah, neutral. Maka pihak ketiga ni akan bagi kepada apa yang dia nak. Itu cara dia. Palestin dulu. Tanya Palestin tadi. Dah sah. Okey. Ada dekat. Saya tanyalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Bila Puteri PTM. Kita baru saja lepas menjalankan press conference, sidang media yang berkaitan dengan kemarahan ataupun protes kita terhadap kezaliman Palestin, kezaliman Israel, Zionis yang menyerang Masjidil Aqsa dan membedil Baitul Maqdis. Jadi kita kesengambangan daripada itu, kita nak ada pertanyaan, nak meneruskan pertanyaan kepada Dr. Nur Azman selaku pejuang Al-Aqsa, pejuang Palestin yang terkenal. Dr. Nur Azman ni adalah individu yang telah pergi ke flotilla Mavi Marmara bersama dengan kumpulan aktivis kemanusiaan yang cuba untuk memasuki Gaza melalui Selat Gaza, dan dia telah diserang dan dia salah satu orang yang telah ditangkap oleh rejim Zionis. Jadi kita nak mendengar sikit komen daripada Dr. Nazman, bagaimana pandangan Dr. Nazman dengan kali ini pada bulan Ramadan kali ini, di penghujung bulan Ramadan terakhir ni, tiba-tiba Zionis ataupun Yahudi Zionis ni telah menyerang umat Islam di Masjid Baitul Maqdis. Apa pandangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang menjadi kebiasaan kepada rejim Zionis ni untuk menyerang bulan Ramadan. Sebelum ni dia fokus pada Gaza. Dan kenapa dia fokus pada Gaza? Kerana dia melihat Gaza ni merupakan satu ancaman pada dia dari sudut perkembangan pengaruh dia. Pengaruh Gaza ni ke seluruh dunia ni dah melampaui daripada apa yang mereka cuba buat lah. Yang kedua, apa yang berlaku pada hari ini sebenarnya mereka dalam rangka nak menguasai Masjid Al-Aqsa. Mereka nak menguasai Masjid Al-Aqsa, maka apa yang mereka buat sekarang ni adalah mereka mencetuskan krisis di dalam Masjid Al-Aqsa dan tujuan untuk menguasai secara langsung lepas ni. Memang dia akan provoke war. Sekarang ni tentera Israel telah pun mengisytiharkan akan melakukan serangan besar-besaran ke atas Gaza. Dia dah isytihar dah. Jadi bila dah isytihar gitu, maknanya dia akan provoke satu peperangan, dan peperangan itu antara umat Islam yang bersama dengan penduduk Palestin dengan Israel dan sekutunya. Jadi sebenarnya dia nak kacau yang itulah. Sebab itulah sekarang ni apa yang perlu kita lakukan ialah kita kena sedar perkara ni adalah sedang berlaku dan sedang menuju kepada kemuncak. Dan bila sampai kepada kemuncak ni, yang mereka rancang ialah kita akan kehilangan Masjid Al-Aqsa. Itu yang mereka rancang. Dia nak Masjid Al-Aqsa tu. Jadi kita akan kehilangan sehingga akhirnya apa yang berlaku, Masjid Al-Aqsa akan jadi kepunyaan masyarakat antarabangsa. Akan jadi kepunyaan Kristian, Yahudi, Hindu, Buddha. Semua orang boleh bersama di Masjid Al-Aqsa. Saya nak tanya doktor, kenapa dia bedil Baitul Maqdis? Kenapa dia tak terus bedil Masjid Al-Aqsa tu? Zionis ni? Kalau dia bedil Masjid Al-Aqsa, maka dia akan berhadapan dengan umat Islam seluruh dunia. Bila dia berhadapan dengan seluruh dunia, maka dia tahu dia akan kalah, confirm kalah lah. Jadi sebab itulah dia kacau Palestinian dan kacau Masjid Al-Aqsa secara berperingkat, supaya orang tak perasan bahawa sebenarnya dia nak ambil Masjid Al-Aqsa. Dia nak rampas Masjid Al-Aqsa, tapi cara perampasan tu dengan strategi yang cukup halus sehingga kan orang tak perasan sebenarnya dia nak ambil yang tu. Nampak macam masalah kemanusiaan, nampak macam masalah orang Palestin lawan dengan Israel, tapi sebenarnya dia nak ambil yang tu. Bila dia dapat yang itu, dia akan menguasai yang lain lah. Itu memang akidah Zionis. Sebab itu dia tak akan segan habis-habisan. Setelah orang Islam sendiri setuju memberikan Masjid Al-Aqsa kepada Israel ataupun kepada international, maka pada masa itu barulah dia akan runtuhkan. Dia nak ambil dengan cara baik lah, secara serhan, bukan secara peperangan lah.
Bagaimana pandangan Tuan Yusof pula mengenai kekejaman pengeboman semalam 90 orang 80 orang mati di Bedil Yalah. dengan peluru berpandu di Baitul Maqdis. Terima kasih. Pada bulan di hujung-hujung bulan Ramadan ni macam mana? Terima kasih kepada Datuk Isyam, penasihat saya Dr. Nur Azman yang banyak beri nasihat kepada kami. Tapi itulah saya nak beritahu. Agama Kristian, agama Buddha, agama Hindu, apa-apa saja agama, pegangan kitab masing-masing, apatah lagi agama Islam telah terdidik bahawa harus menjaga keamanan, kedamaian. Maksudnya hadirnya mereka itu mewujudkan ketenangan. Maksudnya wujudnya kasih sayang. Mana-mana agama ajar macam tu. Jadi tak boleh orang sentuh, orang cakap orang Islam bila lawan teroris. Bila orang Islam bila cuba untuk orang kata protect family, protect agama dia, dituduh sebagai memberi ancaman kepada mereka. Jadi sebab tu kena betul. Saya nak beritahu mana-mana agama mengajar kedamaian. Jadi kalau orang yang menyerang dan membunuh ataupun ini panggil ni membunuh lah, mengacau, merosakkan ambil tempat tinggal orang, ini bukan manusia lah. Ini adik-beradik dengan iblis. Ya. Azan. Besok kita buat doa dekat sini. Kat sini. Atau dekat mana sini? Buat dekat sana. Macam ni kan kacau okey. Okey. Ha? Okey. Okey. Kalau okey. Kita buat kat kawasan lapang. Buat kat dalam lapang. Masuk masjid macam itu lah, pakai kaki, pakai asut tu. Ajar. Orang nak buat iktikaf kan. Kalau dah Abang Adi ni dah habis ni. Kita tak katalah kalau adiknya kita ni habis, tapi tak tahu lah kan, tak tahu kan, tapi mati pun tak apalah. Saya kalau ada adik kat sana mati dia pun tak apa. Ini mana ada hati punya. Ini bukan ada iman sikit pun tak ada. Orang Islam kan, dia orang bukan takut dia orang tangkap dekat tepi dia. Penjara dia macam universiti. Dalam penjara tu banyak ulama kan. Jadi masuk penjara tak hafal, keluar penjara hafal Quran 30 juz. Banyak kitab banyak dalam, kitab hidup banyak dalam.
Mana dia? InsyaAllah. Masalah. Jadi kita sebut balik tadi, orang Kristian, orang Buddhis, Hindu, apa-apa agama yang mempunyai pegangan kitab, tak kira dia orang daripada mana sekalipun, sudah pasti telah terdidik dalam kitab mereka mengajar kedamaian, ketenangan, orang kata kasih sayang. Jadi begitu juga dengan Islam. Islam ni sudah pasti dia lebih lagi. Dia telah terdidik dengan didikan yang betul, jaga silaturahim ni dengan orang lain. Tak boleh suka-suka nak ambil tanah orang, ambil tempat tinggal orang. Contoh dekat sini, ini katakanlah saya bagi contoh, ini tempat tinggal kita. Tiba-tiba datang satu hamba, datang kata, kamu keluar, engkau keluar, anak-anak kau keluar, kami nak ambil tempat ni. Apa yang harus kita duduk sini lakukan? Sudah pasti kita defense. Bila kita defense, kita protect, kita lawan, kita against. Dia ada dua. Satu orang dia defense saja, dia tak lawan. Tapi sudah berkali-kali Palestina ni orang kata kan, diasak bulan-bulan Ramadan, dilemparkan bom dan sebagainya. Takkanlah sampai bila dia orang nak defense? Macam pemain bola. Jadi defend, kalau tak menyerang macam mana nak jaringkan gol? Jadi sebenarnya ini isu besar kepada seluruh umat Islam. Supaya bukan saja umat Islam, umat Kristian, umat Hindu, umat Buddhis yang konon-kononnya hari ini seluruh dunia ni mengatakan hak asasi kemanusiaan. Mana? Tunjukkan solidariti anda. Mana? Kita tak mau cerita pasal ni. Kita tak cerita pemimpin-pemimpin dunia ni. Mana? Tunjukkan yang mengatakan Palestin ni bukannya besar, tetapi bagaimana PBB dan sebagainya tak protect ni? Kenapa tak cuba protect? Benda yang kecil ni tak boleh diprotect. Sedangkan anda mempunyai kuasa untuk memberi satu arahan. Mana undang-undang dunia? Kata Datuk Isham, mana undang-undang dunia? Mana Interpolnya? Semua tak ada. Undang-undang dunia tak ada. Kalau kita lihat benda yang kecil pun kadang-kadang, contoh berlaku rusuhan pun, baru-baru ni saya kena rusuhan, dituduh rusuh 147, hari yang sama ditangkap. Ini kita lihat Zionis ni, dia bukan manusia, dia bukan binatang, dia lebih teruk daripada syaitan. Dia dengan syaitan pun, syaitan kalau duduk sebelah dia pun syaitan kata ini lebih besar daripada aku, dia kata. Sebab apa? Syaitan pun, jin-jin pun ada keluarga. Dia pun cakap kau jangan pergi kawan dengan manusia, jangan kau pergi kawan dengan manusia. Tapi ni manusia-manusia macam ni yang mengambil harta orang, mengambil kedudukan orang, ambil tempat orang, ambil tempat tinggal orang, ambil rumah ibadat orang, bom orang tengah sedang solat tarawih. Ini mana punya sifat manusia yang tak ada keprihatinan langsung, tak ada sifat kemanusiaan lagi, memang sifat syaitan. Jadi saya nak menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, bukan saja khusus kepada umat Islam, tapi kepada umat Kristian, umat Hindu, umat Buddha semua ni, yang katakan konon-konon yang kita semua ni adalah orang yang nak mencapai kedamaian, nak mencapai kemenangan. Sama-sama kasih sayang, tunjukkan solidariti anda. Macam mana kita nak tunjuk solidariti? Hari ni semua orang kena bersuara. Memang ada orang kata no, dia hanya bercakap tapi tak ada action. Bila nak berjalan? Kalau kita ada kuasa seperti kerajaan dunia, kita dah istihar perang, kita dah ambil tindakan, kita dah buat tangkapan, kita dah sombat dalam penjara. Tapi inilah kedudukan kita sebagai rakyat marhain. Kena ingat undang-undang dibuat di seluruh dunia adalah untuk rakyat. Jadi kerajaan yang sebenar adalah rakyat. Bagaimana ini rakyat di Palestina tidak dibela? Apa sebenarnya kaedah dan tindakan daripada pemerintah di sana? Ni sekarang ni kita kena faham kerajaan yang sebenar kepada, contoh di Malaysia ni, kerajaan yang sebenar bukannya kerajaan yang memerintah. Mereka dipilih untuk menjalankan amanah, diundi untuk menjalankan amanah. Di parlimen ke, di kabinet ke, mereka dipilih untuk menjalankan amanah. Jadi jangan fikir bahawa kuasa itu milik anda, kuasa itu milik rakyat yang pilih. Sebab tu dah kena faham, 32 juta pengguna di Malaysia ini adalah kerajaan yang sebenar. Mereka adalah kerajaan. Sebab itu kalau undang-undang tidak menyebelahi rakyat, maka rakyat akan musnah. Sebab itu rakyat pilih kerajaan yang memerintah, maksudnya yang dipilih untuk menjalankan tugas dan amanah adalah rakyat yang pilih.
Jadi bila dipilih, seharusnya dapat amanah ni takut dapat amanah, dapat tanggungjawab. Bukannya seronok dapat gaji, minta maaf ya. Gaji tu bonus, tapi takut dapat tanggungjawab yang besar. Sekiranya tidak dapat menjalankan tanggungjawab kalau sebagai pemimpin, kena takut pada ni. Jadi sekarang ni saya nak tanya, kita ni takut tak takut pegang amanah? Kita tengok hari ni apa jadi kat Palestin. Itu saudara-saudara Islam kita dibunuh, dilempar kampung. Anak-anak kecil saya tengok disepak je. Wanita-wanita yang tidak bersalah. Kalaulah mereka ni manusia, tak mungkin begini perasaan dia orang. Tak mungkin perbuatan macam ni. Sebab ada furqan. Dalam orang bukan Islam ni, dia ada furqan tau. Dia tahu baik dan buruk. Tapi kalau tak ada furqan ni, maksudnya ini lebih dahsyat daripada iblis. Iblis pun takut bila Firaun mengaku diri dia Tuhan. Ini dia orang ni nak jadi Tuhan ni. Dia orang ni nak jadi Tuhan. Jadi mana undang-undang dunia? Kalau undang-undang dunia di Palestin tu, kalau kita tengok kerajaan di Palestin itu, kalau tidak menyebelahi mereka, maka pemimpin mereka ini pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak membawa kebenaran yang sebenar, tidak ada kejujuran dalam kepimpinan dia. Jadi sepatutnya campur tangan daripada pemimpin-pemimpin dunia, sama ada Islam ataupun bukan Islam, kena masuk campur. Sebab ini adalah kezaliman Zionis yang sudah berkurun dah bukan 30 tahun, berapa puluh tahun dah kezaliman ni. Dan mereka 73 tahun mereka sudah berterusan kezaliman yang dilakukan kepada penduduk Palestin ni. Sedangkan rumah ibadat tu milik orang Islam. Kita semua sedia maklum, dekat peta dunianya saja ditukar. Tapi kita semua sedia maklum, macam mana rumah ibadat kita boleh orang Islam nak diambil, diserang tanpa ada pembelaan? Mana pemimpin-pemimpin dunia? Mana? Kita ni dipilih untuk menjalankan amanah. Mana pemimpin dunia? Mana pemimpin-pemimpin? Ada berapa benua dekat dalam negara ni? Mana ni suara-suara Islam ni? Mana? Pemimpin Arab Saudi yang dikatakan Islam, pemimpin UAE yang dikatakan Islam. Mana? Semua pemimpin-pemimpin dunia ni patut bersuara. Di pemimpin di negara kita juga harus bersuara. Bukan bersuara sekadar membuat kenyataan bertulis, membuat satu kenyataan dan tindakan. Kenyataan bermulut ni dan ada tindakan. Apa next? Apa kerajaan, pemimpin negara kita yang mempunyai talian dengan Palestin ni, apa dengan Zionis, apa benda kaedah yang dibuat? Boykot. Kita dah boykot dah lama. Dan tidak ada produk macam disebut oleh sahabat kita tadi. Tidak ada produk yang daripada luar negara yang banyak masuk ke Malaysia ni. Jadi sepatutnya kita nak ada tindakan, tunjuk protes sama ada berbentuk video. Seluruh rakyat Malaysia buat video. Kita kata kita tentang kezaliman yang dilakukan oleh Zionis yang bersifat syaitan. Saya memang tak tahu bulan Ramadan ni, saya tak tahu bulan tahun ini adalah bulan sepanjang saya hidup ini bulan yang paling menguji kesabaran saya sebagai orang Islam. Ini paling teruk lah tahun ni bagi saya lah. Saya tak tahu ni orang lebih lama, orang berilmu, guru kita dia lebih lama, tapi tahun ni tahun paling teruk bagi saya. Jadi saya rasa kita ni sampai bila nak defense? Now we have to against. Kita kena lawan, tapi bukan lawan yang cara pergi berperang. Tapi kalau sekiranya perlu, kita kena pergi perang. Tapi mungkin kita orang yang tak layak. Kalau kita cakap kena ketawa je. Tapi kalau diberi keizinan untuk hantar bantuan, kita pergi. Kita tak cakap kosong, kita turun, kita boleh turun hantar bantuan. Tapi nama saya dah tahu dah, tak lepas pun pergi sana. Doktor lagi tak lepas, ni lagi tak lepas. Jadi tapi kita nak menunjukkan, saya tak tahulah perincian yang ada sifat kepada seluruh umat Islam di negara kita ni. Adakah sedih tak sedih bila kena macam ni, Datuk, Doktor? Sedih tak? Ada tak yang rasa macam nak buka puasa tu, bila nak makan tu rasa macam ya Allah, saudara kita? Ada tak rasa? Kalau tak ada ni, kita ni tak tahulah, sama ada kita diri kita Islam tapi hanya Islam pada nama, tapi tidak di dalam roh gitu. Jadi kita kena rasa sedih. Bangun sama-sama solat hajat. Ni ada lagi 2 malam lagi. Esok bangun minta dengan Allah. Besok ada munajat kita nak buat besok. Dr. Noor Azman akan dipimpin oleh Dr. Noor Azman. Ada 10 orang. Kita akan buat doa, dan kita buat doa secara live di page Semboyan nanti, dan juga PPIM. Siapa lagi yang terlibat, kita akan pimpin doa. Bukan saya lah, Dr. Noor Azman lah. Dr. Noor Azman dan rakan-rakannya. Kita minta seluruh Malaysia untuk sama-sama angkat tangan berdoa, dan buat juga video masing-masing angkat tangan menunjukkan sokongan kita bersama dalam saudara Islam kita yang berada di Palestin. Itu saja. Bagi yang tidak memahami, tidak tahu ujung pangkal, saya ceritakan sikit kronologi
tiga hari lepas, sebelum dalam hujung bulan Ramadan, pendapatan Palestin di berdekatan dengan Masjidil Aqsa telah diserang, diganggu oleh pendatang haram Yahudi, cuba untuk menghalau orang-orang Islam keluar daripada bumi No, Palestin. we have to go, but we're going to take a picture with you two brothers, if that's okay. Can we take a picture with you guys? Okay. After your interview. Okey. Kronologi yang pertama, mereka cuba untuk menghalau seramai mungkin pendapatan orang Palestin Islam keluar daripada kejiranan berdekatan dengan Masjidil Aqsa. Nombor satu. Nombor kedua pada malam yang ketiga, yang malam Jumaat ke mana? Malam Jumaat, apabila semua orang sibuk malam bertahajud, bertarawih, tiba-tiba datang polis ataupun gerila ataupun pengganas Zionis ni menyerang ketika orang sedang membaca Quran, orang Islam sedang bersolat tarawih. Dia menyerang Masjidil Aqsa. Hari berikutnya sekali lagi mereka menyerang pekarangan Masjidil Aqsa. Dan semalam yang terakhir ni, sebelum ni lebih kurang 200 kecederaan, 200 orang Islam di Masjid Aqsa telah cedera parah. Dan semalam kemuncak, dia telah membedil Baitul Maqdis yang menyebabkan 80 kematian. 80 kematian orang awam, orang yang tidak bersalah, bukan tentera. 80 orang awam telah dipedil menggunakan peluru berpandu. Dan saya rasa ini bukannya akhir. Dia ada lagi siri-siri yang berikutnya. Jadi kita hari ini respon daripada press conference dan diskusi kita hari ini adalah respon terhadap kejahatan, kebiadaban syaitan Zionis dalam menghancurkan orang Islam di Palestin. Mungkin hari ini kita datang ada juga dengan Bali. Abang Ali. Sikit boleh. Bagi sikit Demi lah. orang Islam apa boleh? Takbir. Perang ke apa ke? Bagi sikit. Apa dia action. Dia terlalu marah dah. Action orang Dia tu. habis dah keluar dah. Dah bercakap Allahu Akbar. Jadi saya tanya lagi Dr. Norman. Baik, saya nak cerita satu cara dia. Jadi Dia sekarang, plan lah, dia plan. macam tu. Jadi sebab tu kita tengok lepas ni sebenarnya yang ditarget disasarkan ialah akan ada orang Islam yang akan normalize. Maknanya boleh terima, tak apalah, kita pakat-pakat damai, semua cinta perdamaian, semua cinta peace, kita berdamai, tak payah apa. Akhirnya Masjid Aqsa akan terlepas daripada tangan orang Islam. Dan ketika itulah orang Islam akan bangkit. Ya, betul. Ketika itu akan bangkit. Jangan bangkit. Bangkit perang ke apa? Jangan bangkit perang. Mungkin bangkit perang. Mungkin. Bila sampailah, bila Bila sampai waktunya. Sekarang ni jangan bangkit lagi. Sekarang ni kita doa dulu. InsyaAllah. Kita boycott dulu. Baik. Kita persiapkan dulu kan, iman kita, spiritual kita, mental kita, persiapan yang lain. Dan kita menyeru pada pihak kerajaan, kalau boleh hantar bantuan, hantarlah bantuan pada sahabat-sahabat kita, saudara kita kat sana. Dan kalau boleh hantar NGO, hantarlah NGO untuk bantu. Nak masuk pun boleh, kalau nak boleh masuk untuk bantu. Terutamanya sekarang ni mereka telah isytiharkan peperangan besar-besaran di Gaza. Jadi dia akan tutup lah kes dah perang ni kita prepare insyaAllah. Sebab dia ke arah situ. Sebab Nabi kata apa? La taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud. Tidak akan berlaku kiamat sehinggalah berperang orang Islam dengan orang Yahudi. Ini Nabi sebut kata yuqatil ni perang. Dan akhirnya maknanya perang ni, dan kemudian orang Islam akan menang. Sekarang ni orang Islam kalah saja. Jadi akan menang. Bila masanya? Setelah Masjid Aqsa dirampas, ataupun ketika dia melakukan sesuatu kepada dia, kemungkinan besar ketika itulah akan berlaku sesuatu yang besar. Maka rakyat Malaysia berdoalah supaya kita termasuk dalam golongan orang yang bersama dengan pasukan Allah, bukan bersama dengan pasukan Zionis. Sebab akan ada orang-orang yang bersama dengan Zionis lepas ni. Orang Islam sendiri, orang kata dia beriman, janggut panjang, serban tebal, tapi dia bersama dengan Israel. Boleh terima Masjid Aqsa sebagai tempat ibadah orang antarabangsa, bukan orang Islam. Inilah perkara yang kita nak kena faham sedang berlaku sekarang. Ya, sebab itulah insya-Allah saya menyeru kita jadikan perkara ini untuk bersatu. Kita kena bersatu. Dan mereka bukan saja nak mengambil Masjid Aqsa, mereka nak ambil negara kita ni. Malaysia pun dia nak ambil. Kalau dekat sana kan dia halau dengan peluru. Dekat sini nak pergi pun tak boleh lah. Adalah sebab-sebabnya. Kalau dalam kata bang boleh duduk sebelah-sebelah. Kalau dekat masjid kan dilimitkan, tak boleh. Jadi kadang-kadang kita mempening kepala. Jadi adakah ini merupakan perkara yang dirancang serentak? Sebab itulah saya menyeru, ada satu benda lagi yang saya rasa semboyan kena tahu.
Anak-anak muda kena tahu. Mereka akan provok orang Islam untuk bangkit dan provok orang Islam untuk pergi tanpa persiapan. Termasuklah di Malaysia. Kemungkinan mereka akan provok kita supaya menyuarakan sesuatu, bertindak sesuatu secara emosional. Mungkin lepas raya ni 2-3 minggu ke sebulan ke, wallahualam. Jadi kalau berlaku begitu, jangan sahut seruan untuk buat sesuatu tanpa persiapan. Mereka akan buat sesuatu sehingga menyebabkan mungkin berlaku darurat yang berterusan. Jadi sebab tu kita ikutlah undang-undang yang ada. Kita ikutlah perlembagaan yang ada setakat ini. Perlembagaan ni menyusun kita, kehidupan kita. Jangan langgar apa-apa undang-undang. Kalau ada ejen-ejen luar yang nak melaga-lagakan kita kena cerdik lah. Jangan ikut apa yang mereka rancang. Mereka rancang. Sekarang ni orang Palestin akan kumpul. Dia akan marah. Bila marah boleh menang tak? Tak boleh menang. Nak menang macam mana? Dia kontrol semua kan. So akan sampai tempat tu lah, insya-Allah. Jadi sebab tu kita jangan termakan dengan pancing dan umpan dia. Memang kita marah. Marah. Tapi tengok orang Palestin sabar. Dia boleh sabar, dia genggam kesabaran tu dengan darah. Dia tak lawan habis, dia simpan. Tapi dia pertahankan lah. Pertahan kena. Maknanya defend. Kalau dia attack kita kena defend. Tapi bila sampai waktunya, Brigade Al-Qassam akan masuk ke Masjid Al-Aqsa. Akan masuk. Sekarang ni pun dah pergi dah sebahagiannya, tapi dia tak lawan ni. Belum masa. Bila sampai masa akan berlaku. Saya setuju. Dia cuba nak cari alasan. Serangan-serangan ni akan jadi satu alasan. Kita kali ni kita kena lebih pintar dan lebih bijak. Kita kena mengikut saluran undang-undang, tidak melampaui undang-undang yang ada. Sebab sebarang pelanggaran undang-undang ni menjadi satu sebab untuk mereka melakukan tindakan yang merugikan orang Islam dan akan merugikan Islam. Jadi yang perlu kita lakukan adalah nombor satu, kita kena rasa kecewa. Kita kena berkongsi rasa sedih. Jangan ada di kalangan orang kita, di orang Islam ni, orang Malaysia ni secara keseluruhannya yang tidak tahu isu ni, nombor satu. Yang tak prihatin, tak tahu. Nombor satu, tak tahu. Macam mana dia nak kecewa, macam mana dia nak sedih kalau dia tak tahu. Perlu sampai sebar-sebarkan. Tahulah tuan-tuan semua bahawa orang Islam, saudara kita yang berada di Gaza, di Palestin sekarang ni diganggu, telah dizalimi. Mereka dibedil, rumah-rumah mereka dibedil, anak-anak kecil, perempuan-perempuan mati, orang awam mati. Kita kena berkongsi rasa sedih. Kita kena berdoa. Kita panjatkan doa di malam hari 10 malam terakhir yang ada ni. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala memberi bantuan kepada orang Islam, supaya Allah memberikan pertolongan kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Semoga Allah bantu mereka dan memberikan kesabaran kepada mereka. Dan benda ini menjadi satu perkara yang menyebabkan kita dapat yang mana yang nakal cuba jadi baik, kan? Sebab kita berkongsi rasa sedih. Saya pun bukanlah baik sangat. Jadi kita cuba jadi baik, mencari jalan untuk nak jadi lebih baik. Satu perkara yang kita nak buat. Okey. Ini isu dah. Dah habis saya. Ada? Dah. Cuba saya nak tidak komen sikit pasal peniaga ni. Kita boleh continue ke atau nak lock? Boleh. Nanti awak cut sikit. Itulah kita ada masalah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah menerima banyak aduan. Ya Syekh? Ya Gurun? Okay. Sorry, no. It's okay if we take a photo with you too. Yeah, can. My media member. Okay. Come. I'm really sorry. Come, Really sorry. Come, please. Lion with the lions. Yeah, absolutely. It's definitely live. You should join our Sahabas, right? Inshallah. Of course. We are one team. Come. Inshallah, nanti boleh beli t-shirt Boleh. Support. Betul, jom. Betul? Apa? Okay, doktor tak larat sikit. Shahada. I'll show you one big one, do like this. Left foot forward. Left, yeah. Sahabas there. Bismillah. Takbir. Allahu Akbar. Thank you, my bro. Oh boy, thank you. Be safe, okay? It's really good to see you again. It was really good to see you. Okay, dah. Right. Okay, boleh. My brother. Say hello, brother, to our friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Jaga diri. InsyaAllah, jaga diri. Your beloved Sahabas. Peace. Sahabat of Lion. Sahabat Lion. Okay. Kita dah lambat ni asar
Jadi kita terima banyak aduan di semboyan. Kebetulan hari ini Dr. Nur Azman ada, Dato' Isham ada. Jadi banyak aduan yang kita terima tentang peniaga-peniaga di Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia. Kita dapat aduan. Kita semua sedia maklum sebelum bulan Ramadan ni orang dah melalui fasa yang sangat teruk. 1 tahun PKP ni macam-macam lah, dengan MCO macam-macam lah. Jadi bila masuk bulan Ramadan dah 2 tahun, sebenarnya 2 kali dah tak raya. Tahun lepas tidak beraya, tahun ni pun tak beraya juga sebenarnya. Jadi apa yang telah terjadi pada tahun ni, saya rasa mungkin semua boleh sebut ni sebagai satu ujian. Tapi ujian ni Allah yang bagi ujian kepada kita. Sebagai orang Islam, ujian Allah yang bagi. Tapi kalau ujian dan juga ditambahkan lagi dengan satu benda yang tindakan yang tidak kena, kita terima aduan. Kita sedia maklum, orang yang berniaga di bulan Ramadan ni, berniaga bazar ke, peniaga kecil, peniaga depan rumah, apa bulan-bulan Ramadan jual kuih raya macam-macam lah ni, kita cerita ni. Semua orang sebelum bulan puasa memang pinjam duit kan dia. Saya nak beritahu ni, doktor, memang pinjam duit. Saya pun antara orang yang pernah berniaga di tepi jalan dan pernah berniaga di bazar Ramadan, memang pinjam duit. Pinjam duit nak buka modal. Kadang-kadang bukan banyak, pinjam modal 1,000, 1,500, 500. Yang sampai minyak alung pun ada sebab nak berniaga bulan Ramadan. Tapi pasal alung kita letak tepi. Kita cerita ni pasal yang orang meminjam, kawan-kawan dan sebagainya pinjam 2,000. Kadang-kadang orang yang berniaga catering banyak ni pinjam sampai 10,000 pun ada. Jadi apa telah terjadi pada tahun ni, kita lihat bila dia orang datang mengadu pada kita, niaga dah kurang. Kita tahu MCO ni dengan kawalan, kita tak nafikan itu adalah PKP, itu adalah kerja tanggungjawab Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga barisan frontline kawan-kawan kita, polis, tentera, rela yang jaga kat bazar Ramadan semua ni rela. Kawan-kawan kita dia rela. Kita tak boleh nafikan. Tapi apa yang telah terjadi last minute, di minggu-minggu yang terakhir, mereka yelah, kita tahu kadang-kadang dia orang ni 20 hari yang awal ni kan dia, inilah duit yang mereka simpan untuk bayar hutang. Kadang-kadang yang minggu-minggu terakhir inilah duit yang nak ambil, nak collect, nak buat duit belanja raya sebagainya. Kita tengok banyak video-video yang menangis dan sebagainya, kerana ini sudah tahun yang kedua. Jadi saya minta kepada rakan-rakan saya, sahabat-sahabat saya di PBT, Majlis Bandaraya di seluruh Malaysia, baik daripada Majlis Bandaraya ataupun Majlis Pemandaran, dua-dua, majlis kecil dan majlis besar, maksudnya bandar dan kecil. Saya minta kepada rakan-rakan sahabat saya juga di BKL, baru-baru ni pun alhamdulillah bekas timbalan Datuk Bandar Datuk Ibrahim ada berhubung nak buat perancangan untuk membaik pulihkan keadaan KL ni. Dia pun dah dipanggil balik untuk jadi penasihat kepada Datuk Bandar. Jadi kita harap semua rakan-rakan kita ni tolong bantulah, tolong bantu peniaga-peniaga kecil, ada budi bicara. Dan sampai kadang-kadang saya rasa malu sangat apabila ada di kalangan penjaja kecil ni yang sampai seorang pakcik tu merayu-rayu, dirakam video ni, dirakam oleh seorang pegawai yang saya anggap tidak mempunyai etika. Sebab saya kenal ramai dengan kawan-kawan saya dalam Majlis Bandaraya dan Pembandaran ni, semua elok-elok belaka, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang disebabkan 1-2 orang yang macam ni punya perangai tak ada adab ni, yang pergi merakam seolah-olah meminta sedekah. Saya nak bagi tahu dengan kamu ni, negara ni, kerajaan semua tahu, baik daripada agensi penguasaan ke agensi yang berkhidmat untuk kerajaan, untuk negara ni, dan juga pemimpin parti politik yang memimpin negara ni, dua-dua kena tahu. Kamu semua termasuk kami ni sebenarnya kamu dipilih oleh rakyat. Saya bagi tahu dengan jelas, dipilih oleh rakyat untuk memimpin kami, bantu kami, beri peluang kepada kami, bantu kami untuk hidup, dan kami tak minta duit. Kami minta supaya ada kelonggaran. Kita dah sedia maklum dengan MCO hampir 2 tahun ni, nak masuk 2 tahun, tahun kedua, akhir raya. Kita dah 1 tahun lebih. Semua orang kehilangan pekerjaan. Pengangguran semakin meningkat, doktor. Banyak orang dah hilang kerja, bercerai-berai. Saya difahamkan oleh Majlis Jabatan Agama Islam, kawan-kawan kita ada pegawai, Tuan Yusof, banyak betul dia kata orang bercerai waktu MCO. Dan yang nak kahwin tak jadi pun ada. Ni macam-macam ni. Kalau nak sebut ni satu-satu ni secara perincian tu sangat susah. Jadi janganlah ada di kalangan kita yang ikut kepada stres masing-masing dan mengambil tindakan sehingga kadang-kadang rakyat dah tak tahu mana nak pergi dah. Rakyat dah semakin menderita. Saya dah tak nak cerita pasal orang pemimpin parti politik. Kamu nak buat kerja parti, kamu buat. Tapi sekarang ni nak kena faham, saya nak bagi buka minda, kerajaan yang sebenar-benar kerajaan adalah rakyat. Rakyat yang kerajaan sebenar. Jadi jangan buat satu SOP sehingga rakyat terbeban, sehingga rakyat tak boleh pergi kerja. Saya bagi satu contoh. Saya biasa ditahan roadblock.
kawan-kawan polis alhamdulillah tidak ada double standard. Dia tanya surat, dia tanya ni, dan dia membayar SOP masing-masing dan mempunyai adab. Tapi sebahagian kecil ini yang kadang-kadang mereka ini ditekan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, minta tolong kepada Kementerian Kesihatan Malaysia supaya kaji semula balik. Kajilah balik ni SOP ni yang saya rasa saya tidak menuduh, tapi saya minta supaya kaji supaya rakyat tidak terbeban. Bila anda mengeluarkan satu kenyataan tanpa memikirkan rakyat, numbers of the kematian, numbers of the dead semua ni menyebabkan rakyat sekarang ni semakin menderita. Saya tahu COVID satu benda yang sangat bahaya, sangat serius. Dia ada stage 1 nanti stage 5. Kita tahu serius. Tapi hari ini mana satu bukti perincian yang kamu boleh beri kepada saya bahawa kalau duduk di dalam masjid jarak 1 meter, COVID tak ada di tengah-tengah? Ada bukti. Kita cerita pasal bukti ya. Kita pergi mahkamah, pergi court, doktor. Kalau orang pukul orang, mesti ada bukti anda dipukul, mesti ada bukti saksi yang melihat, mesti ada kesan lebam, kena ambil buat forensik dulu, bawa pergi ke hospital kerajaan, cek ada kecederaan dan sebagainya. Bukti baru boleh diambil tindakan. Lepas dituduh, selepas siasatan dibuat, ada bukti dan sebagainya, maka didakwa. Setelah didakwa dapat bukti yang penuh, maka kita tengoklah berapa hukuman yang diberi. Ya, betul. Itu dalam perundangan. Jadi seluruh dunia pakai perundangan. Setuju dengan saya Tuan Datuk Peguam? Setuju Jadi sekarang ni saya nak tanya, konvik ni mana bukti kalau masuk ke dalam masjid yang ni bukti bila cerita pasal sains ni, cerita pasal bukti ni, kita tanya bukti lah. Kita nak kena tanya bukti. Yang katakan saya sekarang ni duduk di belakang, duduk tepi jarak-jarak, yang boleh bukti konvik tak kena pada saya. Kementerian Kesihatan Malaysia kena buktikan perkara ni. Sebab apa? Anak saya pergi sekolah, anak kanda pergi sekolah, anak doktor pergi sekolah, anak Abang Ali dah habis sekolah pasal dia dah masuk universiti. Saya nak tanya, sekolah dibuka macam biasa di bawah kerajaan dan swasta. Saya tanya dengan anak saya, pergi sekolah ada pegang tangan tak? Ada sentuh-sentuh tak? Dia kata macam biasalah Abi. Dia kata macam biasa. Ya, tapi cikgu larang lah. Dia kata cikgu larang lah. Tapi kami budak-budak 8-9 tahun berpeluk-peluk, bercium-cium, bersalam-salam. Tapi mana lagi bahaya risiko dia? Sekolah ke masjid? Masjid tak boleh sentuh. Masuk masjid jaga jarak Dah ada X. Solat. Betul, setuju dengan saya Saya nak kena tunjuk ni lakonan betul-betul ni. Saya marah betul ni sebenarnya kanda. Jadi semua kena jaga jarak. Tapi masjid dihadkan. Beberapa kanak-kanak kecil tak boleh masuk ke masjid. Anak-anak dah setahun tak kena solat Jumaat ni, minta maaf ni. Anak-anak dah tak tahu solat Jumaat. Jadi sekarang ni pergi sekolah boleh pula selepas vaksin. Baru ni selepas sekolah ni tadi baru berita dikeluarkan pasal vaksin dah boleh. Budak boleh pergi sekolah. Tapi sekarang ni saya nak tanya, yang risiko lebih besar adalah masjid ke sekolah? Kena jawab dulu. Sekolah. Doktor, yang naik kapal terbang lebih risiko lagi. Tak kiranya sekolah dengan masjid mana lagi risiko? Sekolah lah. Sekolah. Sekarang ni sekolah buka. Jadi tidak adil kepada orang Islam hari ini masjid tak dibuka. Maksudnya masjid mana kanak-kanak tak ada pergi masjid. Sedangkan kanak-kanak yang pergi masjid boleh kira sangat sedikit. Betul lah ni tak ramai. Sekolah baru tutup. Sekolah baru tutup pasal dia nak raya dah ni. Nak cerita sebelum ni dah sekolah berapa bulan dah. Jadi saya nak cerita ni, pergi sekolah risikonya lebih besar. Risikonya lebih besar kepada guru-guru, kepada anak murid semua. Tapi sekolah boleh dibuka. Tapi kenapa masjid kanak-kanak tak boleh pergi? Sedangkan kanak-kanak boleh kira berapa persen yang pergi ke masjid untuk tunaikan solat ikut mak bapak. Betul? Anak saya tak boleh nak pergi solat tarawih. Berapa ramai orang tak boleh nak pergi solat tarawih. Jadi kita pun terpaksa jadi imam 2 tahun dengan surah-surah yang pendek baca kat rumah. Jadi nak cerita hari ni, saya minta kerajaan tengok balik SOP ni. Sebab hari ni kata vaksin untuk stage 1, phase 1, phase 2 semua ni yang kena ni tidak maksudnya akan pastikan orang kata bolehlah bergerak. Maksudnya siapa yang ambil vaksin kalau sebelum ni boleh bergerak merentas daerah, merentas negeri doktor, dan boleh saya dipahamkan macam tu. Kalau saya silap tolong betulkan Tapi ni ambil vaksin rentas daerah pun tak boleh. Ambil vaksin rentas negeri balik kampung pun tak boleh. Ini macam mana ni? Ni macam mana? Ni bukan nak marah, bukan nak provoke, bukan nak marah ni. Tolong je dah. Kalau saya cakap bohong, kalau saya cakap tipu, boleh check balik. Sebelum ni Kementerian Kesihatan Malaysia kata kalau dah ambil vaksin boleh rentas daerah. Siapa tak ada ambil vaksin tak boleh rentas daerah. Betul? Siapa tak ambil vaksin tak boleh rentas negeri. Sekarang ni orang dah mula ambil vaksin. Jangan cakap negeri.
Daerah pun tak boleh. Saya bukan apa, kesian dengan abang-abang frontliner ni. Malam tadi saya jumpa abang frontliner kesian dia buat kerja. Mereka ni terpaksa ikut pilot. Pilot dia siapa? Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi apa yang sebenarnya Kementerian Kesihatan Malaysia cuba nak buat untuk kami faham risiko demi risiko yang ditanggung oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya tahu konvik ada, konvik sangat bahaya. Tapi masalah sekarang ni numbers tu yang keluar semakin meningkat itu selepas adanya vaksin. Is it true? Adakah ini persoalan kita betul ke? Sebab kita rasa kesian. Kita kesian kepada pesakit. Sebab jangan nak cuba, Yusuf Azmi ni dia tak tahu ke orang kena konvik ni sangat kritikal. Ni saya nak beritahu dengan you. Sebenarnya orang yang kena konvik bila dalam keadaan musim PKP ni, sekarang ni lagi teruk dahsyat dia punya pesakitnya. Sebab apa? Dia jadi double. Sebab apa? Tidak ada pantauan. Pantauan oleh doktor dan jururawat, bukan dipantau oleh suami ataupun anak ataupun anak perempuan atau anak laki-laki. Tidak dipantau. Siapa mandikan dia? Cerita dengan saya ni. Saya bukan nak tambah garam, nak tambah racun. Saya nak beritahu janganlah kita menidakkan benda ni. We go to the special hospital, swasta hospital, doktor, sudah pasti servisnya jauh lebih baik. Contohnya kalau isteri kita bersalin dekat hospital private, bayar 5-6 ribu, of course lah, bilik sendiri, layanannya lebih baik. Betul? Setuju? Are you agree? Okey, kalau kita pergi government hospital yang bayar RM1, yang kalau beranak operation bayar RM300-400, boleh tak kita nak minta dia tolong saya, servis saya, khidmat dengan saya macam dekat KPJ hospital? Boleh? Kita tak boleh minta macam tu. We cannot ask that. Because why? Pasal benda tu kena faham lah, bayar mahal, servisnya pun bagus, kualitinya lebih baik. Kita tak boleh kata kerajaan bayar 200-300, servis lebih kurang. Tak, sebab itu memang rate dia. Jadi sekarang ni bila dah masuk je konvik ni, saya nak bagi tahu, bila MCO ni konvik ni, orang yang pesakit konvik stage 1, stage 2 ni, stage 3 ni, apa benda ni, kritikal kita tak boleh cakap lah. Mereka akan dipantau 24 hours. Tapi yang stage 1, 2, 3 ni, mana ada dipantau oleh siapa-siapa? Hanya dipantau oleh jururawat dan doktor. Dan bagaimana cara diorang datang doktor, ini saya sini ketuk pintu, sila ambil makanan di luar. Dia suruh kita keluar ambil makanan. Dia akan bila nak cakap tolong jaga jarak, jangan dekat dengan saya. Of course dia takut dengan konvik. Jadi sekarang ni saya nak tanya, macam mana yang you boleh cakap sekarang ni orang yang kena pesakit konvik dia lebih secure duduk dekat hospital daripada duduk kat rumah? Because we have no ubat. Kita tidak ada ubat. Melainkan dia, orang yang dirawat di hospital ini, mereka dirawat dengan suhu badan, cek suhu badan, cek darah tinggi, cek benda yang normal. It's normal. Macam orang pergi hospital, kalau dia ada penyakit 3 serangkai, sakit jantung, dia akan cek jantung dan sebagainya. Tapi untuk cek directly pasal konvik, tak ada. Jadi saya bukan apa, saya rasa macam saya tak nak bercakap benda ni, tapi saya rasa dah semakin hari, saya tak kata kerajaan menipu kita, tapi semakin hari kita semakin tertekan. Frontliner, kawan-kawan saya, polis, tentera, semua tertekan. Peniaga-peniaga tertekan. Semua orang tertekan. Orang dah tak ada. Saya nak tanya, bila kamu memberi tekanan kepada frontliner, apa terjadi? Mereka memberi tekanan kepada kami. Bila pergi tekanan kepada kami, bila kami pergi satu jalan, dia suruh kita patah balik. Saya nak tanya, boleh ke gaji kita share separuh-separuh? Maksudnya, kalau kita kena tahan, awak suruh kita balik, kami ada tugasan, kami ada kerja, kami kena pergi kerja. Ada isteri, ada anak-anak yang patut diberi makan, ada anak sekolah yang nak kena bagi makan. Kalau kamu suruh kami balik, macam mana kami nak makan? Melainkan kerajaan Malaysia meletakkan satu peruntukan, satu rumah RM5,000. Tapi tak mungkin dia boleh buat perkara itu berterusan. Jadi sebab itu saya minta kerajaan, Kementerian Kesihatan Malaysia, awak dan kami, kita nak buat satu rundingan. Rundingannya, tolong kaji balik SOP awak supaya kami tak terbeban. Kami tolong awak sekali, kami jaga SOP. Tapi awak kena tolong kami pula. Jangan buat SOP yang tidak masuk akal. Kita minta tolong dengan kerajaan, kita tak minta tolong. Sekarang ni awak memang kena tolong kami sebab awak diberikan amanah untuk berkhidmat untuk kami. Kerajaan yang sebenar adalah kami. Kalau kami dah tak boleh pergi cari kerja, tak boleh nak cari pendapatan, tak boleh nak keluar, kami nak hidup macam mana? Kami nak hidup macam mana? Kami dah tak boleh nak hidup.
Kita dah tak boleh nak hidup kalau keadaan macam ni. Percaya saya cakap, akan datang satu masa nanti, bukan peperangan tau, akan datang satu masa nanti akan ada beratus orang duduk di depan frontline, dia akan jadi gila. Dia kata, aku nak kerja, aku nak kerja, aku nak kerja. Sebab aku dah tak ada kerja. Aku nak makan, rumah dah tak ada makan. Aku nak beli susu, anak beli susu. Sehingga mereka gila dengan keadaan yang dibuat SOP oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ni. Saya minta supaya tengok balik benda ni. Saya bukan nak bubuh garam. Saya pun sangat patuhi undang-undang. Nak dengar, kalau boleh nak bagi rakyat Malaysia ni tak ada terbeban, tak nak orang semakin hari semakin merebakkan virus ni. Tapi kadang-kadang janganlah buat SOP melampaui batas. Ni tak masuk akal, doktor. Nak raya Aidilfitri 10 hari MCO. Come on lah. Apa benda ni? Siapa boleh buktikan lah? Yang itu saya kata, cerita pasal undang-undang. Okey, kami akan dikenakan tindakan undang-undang. Sebelum saya nak bagi kepada tuan penasihat saya ni, biar tutup majlis, saya nak bagi cakap sikit. Kamu cakap, kalau kami buat kesalahan, kami dikenakan compound dan tindakan undang-undang. Betul? Ini sebut undang-undang. The real life yang ada sekarang ni undang-undang. Undang-undang paling nombor 1. Mana-mana agensi ketangkap orang semua, dia akan bawa pergi mahkamah, mahkamah akan putuskan. Mahkamah. That means undang-undang is the number 1. The king of the world is undang-undang. Betul tak? Okey, jadi undang-undang. Sekarang ni beritahu saya dari sudut undang-undang. Awak kalau tangkap kami dikenakan compound. Kami disumbatkan menjaga. Kata baru-baru ni salah seorang sahabat kita, menteri kata, lepas ni tak ada compound, sumbat dulu dalam menjaga. Saya tak tahu mekanisme apa yang orang pakai ni. Kadang-kadang dia buat rakyat semakin takut. Kita bukan takut dengan konvik sekarang ni tau. Kita takut dengan kerajaan ni. Kita takut dengan kerajaan ni. Are you komunis? Kita takut dengan, kita tak takut. Kalau kita tengok abang polis je, ya Allah, begini. Kita nampak je tentera je, ya Allah. Sedangkan dia orang pun takut juga. Kena kecam macam-macam. Sekarang ni yang buat ni sebenarnya 1, 2, 3 orang mulut-mulut puaka ni. Minta maaf saya kata kan. Mulut-mulut yang kadang-kadang tak ada insurans. Ni yang menderita ni rakyat, yang menderita ni perang lain, kawan-kawan kita tu. Tu kawan-kawan polis kita, abang-abang tentera kita, abang-abang semualah. Tapi yang pilot ni, beberapa orang pilot ni yang kadang-kadang buat statement suka ikut sedap mulut dia je, suka hati dia je. Selepas ni siapa pergi, pencen kena tarik. Yang terbaru statement doktor ada dengar? Pencen je tarik. Pencen pasal apa? Saya bukan nak, saya boleh bersopan, tapi kadang-kadang saya nak kata kau hajar korang ni. Apa kau nak ambil pencen orang? Orang hidup puluh tahun suka-suka hati sebab orang nak merentas diri, negeri ke apa semua, pasal benda-benda penting apa, tiba-tiba nak ambil pencen orang. Maksudnya kita hidup dalam keadaan apa ni, Kanda? Kita duduk dalam keadaan diugut. Maksudnya sekarang ni rakyat tak rasa safe. Rakyat tak rasa safe kan ni. Rakyat rasa diugut, diancam. Lebih teruk daripada zalim, daripada manusia-manusia yang pukul kita, ketuk kita, lawan. Lawan berdepan ni lain, lawan dengan duit ni mati tau. Lawan dengan penjaga ni lain macam tau. Kau jangan cuba bayangkan kau jangan main-main, aku masuk kau dah penjaga. Orang takut. Kau jangan main-main, compound 10,000. Begini bang. Jadi jangan ancam kita dengan duit, jangan ancam kita dengan compound, jangan ancam kita dengan penjara semua ni. Sebab kita tengah menderita ni. Ni rakyat menderita. Rakyat tengah susah ni. Menangis-nangis makcik-makcik tu. Mana sifat keprimanusiaan anda semua? Mana? Tak ada fikir ke rakyat yang tengah susah menderita? Lagi nak ancam, lagi nak buat kenyataan. Apa benda ni? Kita bukan duduk kat dalam negara komunis tau. Kita duduk kat negara Malaysia. Hidup kita ni majoriti Muslim kat negara ni. Orang bukan Islam pun faham tentang apa benda, keamanan yang ada. Apa yang you all buat ni? Kita takut menderita ni. Jadi saya minta supaya kaji balik. Kalau undang-undang meletakkan sebagai compound, sebagai satu tindakan kepada rakyat, lepas tu hukuman sebagai satu tindakan oleh rakyat, saya nak juga kerajaan tolong buktikan kepada kita, dan saya mohon kepada pakar-pakar doktor bawa benda ni kepada mahkamah, buktikan bahawa konflik ni boleh berlaku daripada jarak 1 meter. Buktikan kalau ni semua undang-undang, cakap semua undang-undang, bawa daripada lab pergi ke mahkamah, tunjukkan bukti pada kita bahawa konflik ni boleh kena jarak 1 meter. Sebenarnya untuk pengetahuan, kalau ikutkan abang-abang polis tu, kawan-kawan kita yang tahan tu pun, dia tanya IC lesen pun dah boleh kena. Katakan konflik ni begitu cepat infected dia kan, dia punya orang kata oksigen dia tu terlalu apa panggil dah, maksudnya dia punya udara tu, cakap macam ni pun dah boleh kena kan. Jadi sebenarnya yang paling membahayakan rakyat Malaysia adalah abang-abang polis kita, abang-abang tentera kita. Kerana apa? Mereka duduk selama 24 jam di luar sana berkhidmat untuk kita, dan mereka risiko yang paling tinggi untuk kena konflik. Setuju tak dengan saya? Setuju dengan benda ni. Jadi diorang yang paling risiko paling besar, yang boleh menyebabkan kematian berlaku. Sebenarnya kita kena kaji baliklah SOP ni. Saya rasa tak masuk akal. Tak masuk akal. Bayangkan orang baru kan, researcher hidup, tiba-tiba
Cuba bayangkan kita dah research hidup, tiba-tiba esok isteri minta cerai. Ibaratnya PKP ni macam tu lah. Ibaratnya macam tu. Baru nak betul-betul hidup, baru nak buka kedai ni. Kik buka kedai. Okey, lepas ni PKP 2 minggu. Alamak. Baru keluar modal, baru pinjam duit, baru hilang kerja, pilot daripada ada kerja tak ada kerja. Daripada ni tak ada, daripada ada kedai tak ada kedai. Baru nak restructure. Semalam saya pergi salah seorang kedai ni, dia captain. Dia bekas pilot. Dia dan isteri sekarang ni meniaga di tepi jalan. Suami isteri kena meniaga tepi jalan. Seorang pilot, gaji kita tahu ke pilot RM10,000. Terpaksa. Kalau semua benda pun kita nak ganggu, macam mana rakyat nak hidup? Saya minta kepada kawan-kawan saya minta kepada Yang Amat Berhormat, saya tak merayu tau. Saya minta kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang saya sanjungi, saya hormati. Saya minta kepada pemimpin-pemimpin di dalam negara kita. Saya minta kepada sahabat saya Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Saya minta kepada kawan-kawan saya di dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Saya minta supaya tolong buat keputusan, dan saya minta juga kepada kekanda saya Datuk Seri Ismail Sabri. Sebelum buat satu kenyataan, tolong fikirkan rakyat dulu. Kita sedang suffer. We are suffer. Kita susah, kita menderita, kita tak tahu mana nak pergi lagi. Jadi saya minta tolong bantu dan kaji semula. Ni hari raya is unfair for us. 10 hari kamu tak bagi kita balik kampung. Saya minta maaf. I'm not racist. Saya bukan racist. Jiran saya neighbor Chinese. Neighbor saya belah kiri saya Indian. Selang berapa rumah saya pun semua Cina. Kawan-kawan saya semua bagus. Kenapa raya Cina 3 hari MCO? Bukan saya nak cakap, kita nak cakap bila sebelum ni dia bagi 10 hari, tiba-tiba bila orang masyarakat berbangsa Cina bising, terus dia kata boleh satu rumah besar, satu rumah dia kata makan meja boleh 15 orang satu meja sebagainya. Kenapa kita ni sebagai orang majority 90%, 65 plus Muslim, Malay kat negara ni, yang kita tahu perlembagaan undang-undang tu adalah lebih memihak kepada kita. Raja-raja Melayu memihak kepada kita, tapi kita tak boleh raya, kita tak boleh balik kampung. Siapa yakin dengan saya tahun depan mak bapak masih hidup lagi? Yang kadang-kadang mak bapak siapa hantar teks saya tengok ni dekat dalam Twitter semua, tak apalah kalau tak nak balik, bapak bayarlah duit tu compound. Bapak merayu-rayu kepada anak untuk suruh pulang ke halaman kampung. Ni apa benda keadaan yang sudah berlaku ni? Anak takut kan kena compound, kena penjara. Dia orang kadang-kadang compound boleh kira lagi, penjara tu yang takut kan, kena penjara. Sebab bapak yang merayu, bapak tak tahu tahun depan boleh hidup lagi ke tak. Ni apa benda ni? Come on lah, jangan takutkan rakyat. Jangan takut rakyat. Kita tak nak hidup zaman komunis tau. Kita tak nak hidup zaman. We are not politician. Saya bukan politician. Dr. Nur Azman penasihat saya bukan politician. Dato' Isham bukan politician. Kita bukan politician. Kita rakyat. Kita aktivis masyarakat. Kita melalui fasa ini. Kita tengok rakyat menderita, menangis, merobak. Anda golongan bangsawan. Kita marhain. Kita hidup dalam keadaan kesusahan. Kita hidup dalam keadaan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Anda hidup dalam keadaan kemewahan. Anda diberi gaji yang tetap. Beza dengan kita nak cari duit, nak kena fikir macam mana nak cari pendapatan. Saya minta supaya kaji balik semula. Sebelum saya nak lepas kepada Datuk Isham balik, saya minta kerajaan tolong tengok balik, tolong tengok rakyat. Jangan tengok mana parti pun, jangan tengok mana kulit pun, jangan tengok mana bangsa pun, jangan tengok mana kaum. Bantu semua rakyat. Itu yang paling penting. Saya bagi summary yang terakhir. Saya rasa masalah apabila ditutup bazar Ramadan dan bazar Hari Raya disebabkan oleh faktor peningkatan COVID, disebabkan saya rasa kesesakan lah. Itu tajuk yang mungkin kayu ukur pembatalan tu adalah kerana kesesakan. Saya cadangkan kepada PBT, apa kata diberikan kebenaran untuk membuka gerai sementara, gerai penjaja di mana-mana tempat pada musim perayaan tanpa lesen lah, buka sementara, bersifat temporary untuk orang nak cari duit sikit lah, untuk nak raya, nak cover, bukan nak untung lah, bukan nak untung, nak bagi kurang rugi lah. Sekarang ni bukan tajuk untung dah, orang tak bercakap tajuk untung, kurang rugi. Benarkan dia orang buka di mana-mana tempat yang tidak berbahaya lah. Sebab kalau buka dekat sesuai lah, yang bazar Ramadan ni berkumpul, jadi scattered kat mana-mana yang boleh pacak dululah sekejap, asalkan tidak berbahaya dan sesuai lah. Betul. Sementara untuk bermusim raya ni, dengan niat dia satu je, nak bagi dia cover cost je. Sebab barang ni stok banyak. Bila dia tutup begitu secara mendadak, jadi orang tak sempat nak jual balik, nak cover balik, nak kurangkan kerugian. Jadi dalam tempoh yang terakhir ni kan, tidak dikenakan lesen, jangan kenakan lesen.
Jangan kena kapal. Bagi dia buka kat mana-mana tempat yang tidak berbahaya untuk dia nak buat. Sampailah kita kata 2 minggu selepas perayaan ke, lepas tu nak stopkan, stoplah. Ataupun kalau boleh teruskanlah sementara waktu Covid ni, kita kata dah nama pun darurat. Nama pun darurat. Jadi tak payahlah dilihat sangat pada lesen tu. Betul. Tidak payahlah nak ambil kesempatan nak collect cukai daripada penjajah. Pada waktu ni berikan orang ni, penjajah-penjajah kecil ni, buka macam di Kuala Lumpur dibenarkan kan, berikan pada semua, satu negara semua benarkan. Saya dengar di Kota Kinabalu, di Sabah, nak buka gerai depan rumah pun tak boleh. Macam mana Tak, sebenarnya saya nampak Kanda, frontliner dia sebenarnya dia tidak mengancam kita, tapi mereka diancam dari atasan menyebabkan mereka terpaksa bertindak begitu. Maksudnya ini yang saya panggil ni, beberapa orang pilot yang buat kadang-kadang satu kenyataan dan satu tindakan menyebabkan rakyat takut. Doktor setuju dengan saya tak? Saya minta kaji semula. Ini kita bukan satu kecaman, bukan satu kritikan, bukan satu condemn. Ini satu Tolonglah. Kita minta kalau boleh PBT lah, pihak PBT. Ini khusus pada pihak PBT. Tolong bantu. Tidak memberikan, tak perlu beri kebenaran lah. Kita kena guna kuasa budi bicara. Bagi mana penjajah tengok kawasan yang mana dia buka tu tidak berbahaya dan sesuai, benarkan dalam tempoh Covid ni. Untuk dia orang ni, untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kehidupan lah Kanda. Orang yang menyambut yang tak berhenti kerja semua ni, dia tak ada choice yang lain. Betul. Bukan senang nak berniaga online ni. Online ni Ya senang. Allah. Bukan semua orang ada follower 1,000. Ada Betul. orang follower dia mungkin ada 5 orang. Betul. Jadi waktu ni dia dah pacak gerai kan, dah pacak gerai sekejap, sementara je. Untuk nak bagi jual je, bagi hidup. Bagi hidup. Saya minta kepada pihak PBT dan pihak-pihak yang berkaitan lah. Saya tidak kecam. Saya minta Tak kecap. tolong, Bantulah. rayuan, bantuan, berikan pedagang-pedagang kecil. Sebab banyak di kalangan kawan-kawan saya ada kawan, dia peguam, dia tak ada job. Dan sekali apa dia buat, dia minta dia nak jual songkok. Dia buka kedai sementara je, nak jual untuk tempoh raya, nak cover cost. Ambil stok orang. Kedai kau lah. Dia okey. Kena kacau lah. Masalahnya kena kacau. Ada kawan saya ni nak buka kedai mesin tebu. Dia buat kat Bazar Ramadan, tak boleh. Dah sekali dia buka, ni cerita real. Dia buka kedai lemang. Dekat AU. Bila dia buka kedai lemang, saya cakap dia tak boleh buka. Jadi pihak polis ni kesian, dia tahu dia nak halang tak boleh. Dia kena halang sebab tugas dia. Tapi dia kesian. Sampai dia buka kedai lemang tutup lampu. Subhanallah. Pihak polis tu kesian kat dia. Dia cakap dia tak ada duit. Dia kata inilah stok dia nak jual untuk nak cover duit raya. Pihak polis kata, bang, saya kalau tak halang nanti orang bising, saya kena. Jadi abang buka kedai lemang, abang tutup lampu. Saya tak payah berniaga. Teruk betul. Tu buka kedai Saya lemang, punya tutup lampu. kawan-kawan berniaga teruk. Semata-mata nak Sampai menangis dia ambil ke? tindakan, tapi nak berniaga sikit nak bagi jalan barang. Bagi sikit. Jadi saya minta tolonglah, kesian. Simpatilah kepada peniaga-peniaga ni. Kena faham, peniaga-peniaga ni bukan nak jadi jutawan dengan peniaga ni. Bukan. Nak teruskan hidup, nak ada sikit duit untuk hidup. Betul. Itu saja daripada saya lah. Sebelum tu saya nak bagi tahu, kita nak Dr. Azman ni orang paling pengalaman dan melupakan penasihat kita. Dia melalui macam-macam. Biasa dengan orang kerajaan, biasa dengan rakyat. Kita nak Dr. Azman tolonglah bantu kita. Kita pun nak minta tolong, bagi sesuatu sikit lah. Ni kawan-kawan doktor ni kat dalam menteri-menteri ni, suruh dengar sikit supaya tahu keadaan kita ni. Kita suffer ni. Baik, Assalamualaikum. Yang pertama sekali kepada menteri-menteri, orang yang berkuasa, yang buat policy maker, tahulah, rasalah bahawa sesungguhnya apa yang berlaku ni, kalau ada penganiayaan, Subhanallah, kezaliman, InsyaAllah tak akan terlepas. Bayangkan kalau 32 juta tuntut pada kamu semua menteri-menteri ni, bahawa mereka dianiaya, dizalimi, tak akan seorang pun lepas. Tak kira lah kamu pakai janggut ke, pakai serban ke, kamu cakap Allah apa, seorang pun tak lepas. Satu. Yang kedua, saya nak minta, kalau di Palestin kan, dia tembak, dia bom. Di Syria dia tembak, dia bom kan, untuk nak membunuh. Di sini bila kita tak bagi dia bekerja, meniaga kan, maka sama macam kita bagi peluru kat dia. Sama. Saya pernah pergi ke sempadan antara Iraq dengan Syria. Tanaf nama dia. Kami pergi ke sana, dia tanya dengan saya, "Kamu dari mana? Malaysia. Kenapa nak datang?" Tak sempat nak jawab, budak tu dah cakap dah. Dia kata apa? Dia kata kalau kamu datang nak ambil gambar,
datang nak cakap-cakap, nak beritahu tentang kami pada dunia, baik kamu datang lagi sekali, bawa M16, tembak kami semua, bunuh habis. Inilah hakikat yang berlaku pada hari ini apabila tidak ada hati, tidak ada otak yang berfikir secara rasional. Kerajaan Menteri PBT sepatutnya memudahkan, menyenangkan. Kalau kena SOP, buat SOP supaya tapi jangan sekat, jangan tutup kedai-kedai dan peniaga-peniaga yang ada. Samalah macam kita ambil M16 tembak. Inilah yang digambarkan pada saya ketika saya pergi ke kamp pelarian. Dia kata kalau tuan-tuan datang nak ambil gambar, datang nak beritahu, nak report kepada dunia tentang keadaan susah kami, baik datang bawa senjata tembak terus. Inilah yang berlaku. Sebab tu saya menyerulah kepada tuan-tuan sekalian, terutamanya pihak berkuasa, terutamanya pihak policy maker, dan gunalah hati, gunalah nurani masing-masing. Tengok kehidupan rakyat. Rakyat dah susah dah. Yang bunuh diri pun ada. Dia bukan setakat bercerai, bukan setakat tak ada makan minum, anak susu tak boleh nak beli, tapi sampai peringkat bunuh diri. Tuan-tuan, perempuan, saya minta sungguh-sungguh PBT, kalau boleh kita guna budi bicara kita macam mana sahabat-sahabat sebut tadi. Gunalah hati kita. Kalaulah kita terpaksa bengkok sedikit daripada undang-undang tu, sebab undang-undang tak perfect. Undang-undang ni manusia yang buat. Macam saudara Yusuf timbulkan tadi. Macam mana kita tahu dekat masjid kena jarak, dekat dalam kapal terbang tak payah jarak. Saya naik kapal terbang, duduk sebelah-sebelah aja. Orang tu batuk-batuk lah, orang tu buat macam mana lah, kan? Berlaku pada kita. Tak boleh pula dalam kapal terbang. Boleh pula kita duduk sebelah-sebelah. Nak masuk beratur 1 meter. Jaga jarak. Dah duduk sebelah aja. Bersentuh-sentuh lagi. Nanti orang kata kita apa perbezaannya? Di mana? Sebab tu kita kata rakyat hari ini sebenarnya tersangat marah dengan apa yang berlaku, dan mereka hanya tunggu masa je nak meletup. Jangan sampai meletup. Bila dah meletup, dah jadi macam Indonesia, rusuhan dan sebagainya, itu adalah satu perkara yang akan membebankan dunia kita sendiri di sini. Betul. Sebab tu saya minta tuan-tuan memaskan cuba. Bagi rakyat pula, mari sama-sama kita cuba tahan sabar, dan saya minta lah supaya kita bekerjasama. Semua peniaga-peniaga, kita akan bekerjasama, sama ikut peraturan, ikut undang-undang. Tetapi kalau berlaku sesuatu, insya-Allah kita akan mulakan esok petang, insya-Allah kita gunakan senjata kita yang paling kuat sekali, doa. Besok doa Ramadan, hari yang terakhir, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala pukul 5.30 kita akan buka doa ni, kita akan sebut satu-satu pemimpin-pemimpin yang zalim, kita minta Allah tunjukkan pada mereka. Subhanallah, masya-Allah. Allahu Akbar. Dan kemudian lepas itu bagi mereka yang PBT, yang tak ada hati, yang tak ada otak untuk berfikir, melihat kepada masalah masyarakat ni, masalah rakyat, maka kita minta supaya Allah tunjukkan pada mereka. Kalau dia boleh tutup periuk nasi dengan bagi pasir pada peniaga-peniaga, maka kita nak Allah SWT minta pada Allah tutup periuk nasi mereka. Mereka rasa apa yang rakyat rasa. Kita akan mulakan doa besok, insya-Allah kita sebarkan 5.30 kita akan buat live, insya-Allah. Itulah sikit sebanyak dari saya. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita, kelemahan kita. Mudah-mudahan Allah beri hidayah pada kita semua. Bukanlah kami marah pada tuan-tuan sekalian, tetapi kami minta supaya tuan-tuan berfikir, gunakan hati kecil untuk melihat suasana yang ada pada hari ini. Ada orang dah tak makan dah, ada orang dah bunuh diri dah. Jadi takkanlah kita sampai peringkat nak melihat benda tu. Betul ke SOP ni bila kita ikut akan habis COVID ni? Dulu dah cakap dah ikut SOP 2 minggu, dah ikut dah, kita ikut. Tengok-tengok sambung lagi PKP pula. Lagi tak boleh hantar daerah pula. Dulu sebelum ni kata daerah boleh hantar, dekat daerah pun tak boleh hantar. Betul lah, kita tengok balik apa yang berlaku sekarang. Gunakanlah kebijaksanaan, dan sepatutnya kerajaan dan pihak PBT memberi cadangan yang baik, bukannya memaksa rakyat dan menyusahkan rakyat, insya-Allah. Doa saya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik, wasikallahumma rabitataha wa limuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amit ala syahad fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Qahhar, ya Jabbar. Bantulah kami ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk bersabar dengan apa yang berlaku pada hari ini. Berilah kekuatan kepada kami untuk meningkatkan iman kami, meningkatkan ukhuwah kami, supaya menjadikan segala yang susah pada hari ini sebagai satu peluang untuk kami dekat denganmu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berilah hidayah dan petunjuk kepada pihak-pihak berkuasa
pihak-pihak penguasa, pihak-pihak yang membuat polisi dan pihak-pihak yang memimpin negara ini supaya hati-hati mereka terbuka untuk membantu rakyat, celik dengan masalah rakyat, benar-benar bersama rakyat, bukan hanya retorik-retorik, ucapan-ucapan politik untuk kegunaan kempen mereka masing-masing. Ya Allah, sekiranya dalam hati mereka ada wujud perasaan untuk menganiaya rakyat, ada wujud perasaan untuk menjadikan rakyat ni susah dan mangsa hanya untuk kepentingan diri mereka, ya Allah, kami menadah dengan penuh rendah diri. Engkau hapuskanlah mereka, ya Allah. Engkau hancurkanlah karier politik mereka, ya Allah, dan gantikanlah dengan pemimpin-pemimpin yang prihatin, pemimpin yang beriman, pemimpin yang akan membawa rakyat kepada kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami rakyat yang lemah, kami hamba-Mu yang lemah, ya Allah, bantulah kami, berilah hidayah kepada kami, berilah kekuatan kepada kami, tingkatkanlah amalan kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh, yang boleh memberikan kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la takhtim lana ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka على كل شيء قدير. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.